Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, lupa on. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Terima kasih Tuan Haji Rahman, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberkati majlis ilmu kita pada hari ini. Tuan-tuan, saya tak tahu cerita ni betul ke tak, tapi ramai orang sebar dalam WhatsApp dalam 3-4 minit lepas ni Syekh Syuaib Al-Arnaud meninggal dunia. Saya tak tahu, kita kena cek balik. Nampak macam meyakinkan sebab 2-3 grup WhatsApp sampaikan berita tu. Ala kulli hal, nanti kita pastikan balik ketepatan berita tu. Saya sebenarnya tak nak cerita pasal debat tu hari ni, letih sebenarnya. Satu tajuk yang panjang dan insya-Allah mungkin dalam masa terdekat kita akan buat beberapa video untuk menjawab beberapa pertuduhan ataupun perbincangan tambahan. Tapi buat masa ni saya rasa kita tak payah ceritalah tentang tu. Saya letih fikirkan tentang debat tu. Saya bukan letih fikir pasal debat tu, letih pasal perjalanan balik Malaysia tu. Balik jumpa orang tu, kemudian pergi diskusi, kemudian jumpa orang lagi dalam masa 2 hari, balik semula ke sini. Letih tu tak hilang lagi. Jadi kita abaikanlah dulu tajuk tu. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan yang biasa ikut kuliah akidah saya kan, saya bukan bercerita tentang falsafah selalu kan. Kita baca hadis, kita baca Al-Quran. Yang dalam program diskusi tu, itu untuk menjawab hujah falsafah, saya gunakan falsafah. Tapi itu bukan akidah sebenarnya, itu sekadar hujah dilawan dengan hujah, itu sahaja. Bila orang ikut kuliah-kuliah kita akidah dan juga kuliah sirah, tak ada kena-mengena dengan benda-benda falsafah ni. Kita cerita tentang pengajaran daripada Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya rasa macam kurang sihat sikit hari ni. Jadi kita cubalah setakat mana yang kita boleh buat, kemudian kita berhenti untuk hari ni. Baik. Dalam 3 siri yang lepas, kita telah bercerita tentang Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, sebagai Tuhan, sebagai pemilik kepada alam ini ataupun pentadbir kepada alam ini. Perkataan Rabb itu sendiri menunjukkan makna memiliki. Itu maksud Rabb. Dan perkataan Rabb digunakan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga digunakan kepada manusia. Pemilik namanya Rabb. Tuan rumah namanya, ataupun tuan tanah namanya Rabbul Ard, tuan tanah. Suri rumah, perempuan yang duduk rumah, dia yang uruskan rumah tu, namanya Rabbatul Bait. Orang yang menjaga duit namanya Rabbul Mal. Ala kulli hal, maksud Rabb itu sendiri adalah orang yang memiliki. Sebab tu Nabi Yusuf alaihi salam disebutkan di dalam Al-Quran, dia menyebutkan tuan dia yang jaga dia daripada kecil sebagai innahu rabbi, tuan kepada aku. Jadi sifat Rabb adalah sifat yang bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Rabbu Musa wa Harun, Tuhan kepada Musa dan Harun. Rabbu hadzal bait, pemilik kepada Baitullah. Itu nisbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perkataan Rabb kalau dinisbahkan kepada manusia, dia bererti pemilik, bukan bererti Tuhan. Baik. Hari ini kita akan masuk tentang Allah Subhanahu wa taala sebagai ilah. Salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah sebagai ilah. Perkataan Allah itu sendiri, Allah asalnya daripada ilah. Dari situ datangnya perkataan Allah. Sebab tu Al-Imam At-Tabari rahimahullah, dia bawakan nas daripada
Ibnu Abbas kata Allah maksudnya dzul uluhiyati wal ma'budiyati ala khalqihi ajma'in. Allah maksudnya dzul uluhiyati, yang memiliki sifat ketuhanan, wal ma'budiyati, dan yang disembah, ala khalqihi ajma'in, oleh hambanya keseluruhan. Daripada perkataan ilah datangnya Allah, satu-satunya Tuhan yang disembah. Sebab tu Al-Imam At-Tabari rahimahullah, dia menyebutkan beberapa kalilah perkataan ilah di dalam Al-Quran bagi membawa maksud Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, perkataan ilah tak boleh dikongsi dengan makhluk. Ilah adalah satu perkataan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makhluk tak boleh ambil. Berbeza dengan perkataan-perkataan lain yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, Allah tu memang untuk Allah Subhanahu wa taala lah. Selain daripada tu, sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah kadang-kadang disandarkan kepada makhluk. Tadi kita sebut tentang Rabb. Perkataan lain disandarkan kepada makhluk, Rahman. Tapi Ar-Rahman untuk Allah Subhanahu wa taala. Rahman. Rahim, pemurah, kita panggil orang tu Rahim. Malik, Allah. Raja biasa pun kita panggil Malik. Orang yang nak balas dendam, kita panggil Muntaqim. Salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala Muntaqim. Orang yang memberikan manfaat, Nafi'. Allah memberikan manfaat, Nafi'. Nama sama, tetapi sifat berbeza. Dia ada qadar mushtarak, samanya pada nama. Sami', Allah mendengar. Makhluk juga mendengar. Tapi pendengaran Allah dengan makhluk tak sama. Basar. Jadi semua sifat-sifat Allah ni, sebahagian daripadanya nama itu digunakan bagi makhluk, kecuali Allah dan juga ilah. Ilah maksudnya Tuhan yang disembah. Itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita guna untuk makhluk, boleh membawa kepada syirik. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, qul ud'ullah aw ud'ur rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna. Katakanlah, ud'ullah, serulah Allah, ataupun serulah Ar-Rahman. Apa sahaja yang kamu seru, untuk Allah asmaul husna. Sebab orang Arab jahiliyah, mereka percaya Allah tu Tuhan, tetapi mereka menafikan sifat Allah. Sebab tu kalau kita baca dalam sirah kan, bila dalam perjanjian Hudaibiyah, Nabi SAW suruh Ali tulis. Quraisy punya wakil pula pada ketika tu Suhail. Bila Ali tulis Bismillahirrahmanirrahim, wakil Quraisy kata Rahman, Rahim ni semua kami tak kenal, Allah sahaja. Maka Nabi pun suruh Ali tukar, tulis Bismikallahumma. Quraisy dah kenal lah dari dulu Bismikallahumma. Tapi Ar-Rahman tak, Ar-Rahim tak. Sebab mereka menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu Quraisy. Sebab itu juga kalau kita baca hadisul jariyah, ada seorang perempuan yang datang, ataupun apabila orang bawa hamba perempuan dia kepada Nabi SAW, Nabi kata aina Allah. Bila dia kata fis sama, man ana, aku siapa? Bila dia kata Rasulullah, Nabi kata a'tiqha, bebaskan dia, merdekakan dia. Sebab fikrah yang ada pada Quraisy adalah menafikan sifat Allah. Jadi dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala sebut qul ud'ullah aw ud'ur rahman, panggillah Allah ataupun panggillah Ar-Rahman. At-Tabari, saya lupa nak cari surah apa. At-Tabari rahimahullah menyebutkan Allah dan juga Ar-Rahman disebutkan Allah dahulu sebab sifat itu khusus untuk Allah. Kemudian Ar-Rahman yang manusia sebahagiannya ada sifat rahmah. Okey, itu tentang nama. Nama ilah tak boleh kepada makhluk. Allah Subhanahu wa taala juga sebut di dalam Al-Quran, wa ilahukum ilahun wahid.
La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang satu. La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan melainkan Dia Ar-Rahmanur Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Baik, dalam ayat ni, wa ilahukum, dan Tuhan kamu, ilahun wahidun, Tuhan yang satu. Apa maksud satu? Dalam bahasa Arab, satu ada 4 maksud. Yang pertama, maksudnya satu daripada jenis dia. Bila Arab kata insan, satu manusia. Insanan, 2 manusia. An-nas, ramai manusia. Al-kitab, 1 buku. Kitaban, 2 buku. Kutub, banyak buku. Itu maksud satu. Satu daripada jenis dia. Yang kedua, satu juga bererti ghair mutafarriq. Benda yang tak boleh dipecah, itu dinamakan satu. Yang ketiga, satu juga bererti benda-benda yang ada persamaan. Itu dinamakan satu. Benda yang ada persamaan. Contohnya kalau Arab sebut kan, dia kata hadhani, dia kata, contoh kalau Arab sebut hadhani syai'ani wahidun. 2 benda ni wahidun. Maksudnya 2 benda ni sama. Itu maksud satu juga. 2 benda ni sama. Yang keempat, satu juga bererti tak ada tandingan. Tak ada apa yang sama dengan dia. Nafyun nadhir, menafikan tandingan. Sebab tu Imam At-Tabari kata, sebahagian ulama kata, wa ilahukum ilahun wahidun, artinya menafikan ada Tuhan lain yang sama dengan Allah. Menafikan ada sesuatu yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Sebab maksud satu ada 4. Maksud yang pertama, satu daripada jenisnya, seorang lelaki, 1 buku. Maksud ni tak kena. Bukan maksud ini yang dimaksudkan di dalam ayat. Yang kedua, satu juga bererti juzuk yang tak boleh dipecahkan dah. Bukan maksud ni juga. Sebab kita bukan bercerita tentang jisim yang boleh pecah-pecah. Yang ketiga, satu bererti benda yang ada persamaan. Bukan maksud ni juga. Maka kalau ketiga-tiga maksud ni salah, yang tinggal adalah maksud yang keempat. Wa ilahukum ilahun wahidun. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu. Maksudnya Tuhan kamu tidak ada tandingan. Para ulama sebahagian mereka bahas apa beza satu dengan ahad. Ada banyak pandangan ulama. Sebahagian ulama kata ahad itu membawa maksud yang lebih jelas ataupun lebih mendalam daripada satu. Tetapi kedua-duanya digunakan bagi Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Tuhan yang ahad. Wa ilahukum ilahun wahidun. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu. Bahasa Melayu mereka kata ada beza satu dengan esa. Kan orang kata satu tu boleh pecah-pecah. Kalau esa tu tak boleh pecah dah. Wallahu a'lam. Itu terpulanglah pada bahasa masing-masing. Tetapi kedua-dua perkataan ini digunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang satu yang tidak ada tandingan. Ataupun At-Tabari juga sebut infiraduhu minal asya' wa infiradul asya' minhu. Dia berbeza daripada benda-benda lain dan benda-benda lain pun berbeza daripada dia. Itu maksud wa ilahukum ilahun wahidun. Tuan-tuan, bila kita faham ni, nanti bila kita cerita tentang asma' wa sifat, kita akan dapati banyak nas yang sama macam makhluk. Sama macam makhluk. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Musa. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha. Allah mendengar perkataan perempuan yang berdebat dengan Nabi tentang suami dia. Allah menciptakan Adam. Allah menciptakan langit dan bumi. Tajri bi a'yunina, bergerak di bawah pemerhatian kami. Jadi perkataan-perkataan begini kadang-kadang dia menimbulkan
Confuse orang bila dengar. Orang kata, kata Allah tak sama dengan makhluk, tapi perkataan ni serupa. Sebab itulah kita katakan ada qadar mushtarak, sama pada perkataan, tetapi wa ilahukum ilahun wahidun, Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu, tak sama dengan makhluk. Sebahagian ahli falsafah mereka pergi kepada trend yang melampau, antaranya Ibn Sina dalam kitab dia Risalah Al-Adhawiyah, dia kata Al-Quran ni semua apabila dia gambarkan sifat manusia kepada Tuhan, menunjukkan bahawa ayat-ayat ni bukan mencerita tentang tauhid, tapi sekadar nak bagi akal manusia faham sahaja. Sebab Arab jahiliah mereka kenal makhluk begitulah. Mereka kenal sesuatu yang wujud, dia boleh bergerak, dia boleh makan, dia boleh buat sesuatu, dia boleh cakap. Maka turun Al-Quran ikut sifat yang mereka faham. Begitu juga dengan Bible. Orang Kristian dulu, mereka faham benda yang wujud mesti sifat begini, maka turunlah Injil sama dengan apa yang mereka faham. Jadi Ibn Sina kata tauhid tak boleh ambil daripada Al-Quran dengan sunnah, dengan Bible kena ambil guna akal. Ini mazhab yang sesat lah. Sebenarnya tak, bukan begitu. Al-Quran adalah kitab tauhid. Hukum hakam tauhid diambil daripada Al-Quran. Jadi dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala sebut wa ilahukum ilahun wahidun, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu. Baik. Bila kita kata tauhid uluhiyah, maksudnya apa yang perlu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Rububiyah, apa yang perlu kita iktiraf akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Kita kena iktiraf Allah mencipta, Allah mentadbir, Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah menguruskan, Allah menguasai dan sebagainya. Itu Allah sebagai Rabb, pemilik. Setelah kita beriman dan kita percaya semua tu, dia pergi kepada bab kedua, iaitu al-ibadah. Sembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia dia iktiraf sahaja akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dia betul-betul iktiraf, yakin dalam hati dia Allah tu Tuhan, tetapi dia tak sembah Allah, tauhid dia tak diterima. Ini penting. Setelah kita iktiraf, kita kena sembah. Sebab itulah Kristian adalah agama yang sesat. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Mereka kufur. Allah sebut dalam Quran, kafar daripada ahlil kitab dan musyrikin. Musyrikin, okeylah, mereka syirikkan Allah. Ahlul kitab, mereka sembah Allah. Yahudi sembah Allah, Kristian sembah Allah, tetapi mereka tetap kafir. Sebab apa? Sebab ada masalah dalam ibadah. Mereka sembah Allah, mereka sembah juga Tuhan lain selain daripada Allah. Tauhid ibadah, itu masalah Kristian. Dia sembah Allah dan dia juga sembah Isa. Masalah Yahudi, dia sembah Allah, dia rosakkan agama Allah, dia tukar sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid yang sempurna ada iktiraf dan ada kelakuan. Apa yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Iktiraf yang kuat akan kewujudan Tuhan tidak menjadikan manusia selamat. Belum tentu selamat. Dia kena buat sesuatu. Sebab itulah para ulama, antaranya Imam Ahmad, mereka berpandangan kalau orang tak solat, setelah sampai hujah kepada dia, bagi tahu dekat dia, engkau kena solat. Kalau tak solat engkau kafir. Dia tak nak solat juga, kata Imam Ahmad, dia kafir. Sebab kena persembahkan sesuatu. Ulama khilaf. Al-Imam Syafi'i rahimahullah tidak mengkafirkan mereka, ada khilaf dalam bab ni, tetapi itulah, kena buat sesuatu juga. Sekurang-kurangnya, apa dia kena buat? Dia kena ucap syahadah. Sekurang-kurangnya. Kalau orang tu kata dia beriman dalam jiwa dia, aku percaya Allah Tuhan yang Esa, aku percaya yang lain ni semua bukan Tuhan yang Esa, tapi dia tak mau ucap syahadah, dia kafir. Jadi al-iman qaulun wa amalun. Iman adalah ucapan dan juga amalan. Amalan hati dan juga amalan tubuh badan. Jadi itu uluhiyah, sembah Allah Subhanahu wa taala. Syirik boleh berlaku pada rububiyah.
Bila manusia dia sangka ada kuasa lain yang menciptakan dan mengatur selain daripada Allah. Syirik juga boleh berlaku pada uluhiyah. Dia dah tahu dah Allah tu Tuhan, tapi dia pergi sembah juga benda lain. Ini kebanyakan penyembah berhala. Kan agama Hindu, dia kata dia monotheism juga. Dia ada satu Tuhan yang besar, yang paling dia percaya. Tetapi yang dia sembah bukan tu. Dia sembah Tuhan-Tuhan yang lain, yang kecil-kecil. Setelah dia sembah Tuhan lain yang kecil-kecil ni, dahlah bukan Tuhan ni yang dia sembah. Dia buat patung pula menyerupai Tuhan ni. Dia ada 3 level, 3 layer. Tuhan yang paling besar, bawah pada Tuhan yang besar ada watak ketuhanan tu. Bawah pada watak ketuhanan tu, patung watak ketuhanan tu. Itu syirik. Jadi uluhiyah artinya kena sembah Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata, tanpa Tuhan lain. Baik, tuan-tuan, kita cerita tentang rububiyah dulu. Nak belajar rububiyah kena baca ayat apa? Al-Quran cerita tentang rububiyah. Ayat apa kita baca dulu tentang rububiyah? Qul huwallahu ahad. Itu tentang Rabb. Untuk memahami uluhiyah, pentingnya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena baca satu benda penting yang menceritakan tentang prinsip-prinsip uluhiyah ni dalam Al-Quran, Suratul Jin. Daripada first sampai last, baca Suratul Jin. Di situ ada prinsip-prinsip uluhiyah. Orang Melayu ada kepercayaan dulu, dia berkata kalau nak jin boleh berdamping dengan kita, baca surah jin banyak-banyak. Baca jin tu akan berdamping dengan kita. Yang ni merepek lah, tak masuk akal dengan kepercayaan. Tetapi pentingnya surah jin, di situ ada prinsip-prinsip uluhiyah, menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut tentang syirik dan sebagainya, saya ingat hari ini kita baca surah jin dan kita tafsirkan sedikit sebanyak. Tentu kalau ada mushaf boleh buka Suratul Jin. Dalam ayat pertama Allah Subhanahu Wa Taala sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Katakanlah wahai Muhammad, uhiya ilayya, telah diwahyukan kepadaku. Maksudnya apa? Allah pesan dekat Nabi, bagi tahu dekat orang-orang yang lain, telah diwahyukan kepada aku, annahu istama'a nafarun minal jin, satu kumpulan daripada jin telah mendengar. Nabi tahu tak jin tu dengar? Nabi tak tahu. Ketika jin datang dan mendengar Nabi SAW baca Al-Quran, Nabi pun tak tahu bila. Sampai Allah turunkan wahyu, uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Allah turunkan wahyu, Jibril bagi tahu kat Nabi SAW, yang kau baca Al-Quran tu jin dengar. Sebab itu Ibnu Abbas kata Nabi tak jumpa jin. Ada hadis lain yang Nabi berdakwah kepada jin, hadis Ibnu Mas'ud. Tetapi ketika ayat ni turun, Nabi pun tak jumpa jin. Apabila jin dengar, tuan-tuan, ceritanya ginilah ulama tafsir sebut, jin ni biasa naik ke langit, curi khabar langit. Naik ke langit, dengar khabar apa yang akan berlaku. Apabila malaikat satu layer kepada layer yang lain menyampaikan khabar apa yang akan berlaku di bumi, jin naik dan curi dengar. Curi dengar, apa jin buat? Turun ke bawah, bagi tahu dekat ahli sihir, ahli nujum, bomo dan sebagainya, ini sekian-sekian benda akan terjadi. Jadi bomo ni pun pergi cerita kat orang. Sampailah satu ketika tertutup langit, jin tak boleh pergi ambil khabar. Ketika itu Iblis hantarkan tentera-tentera jin. Mesti ada benda yang berlaku ke atas muka bumi ni yang menyebabkan kita tak dapat khabar langit. Maka dia hantar jin pergi ke seluruh muka bumi, cari apa khabar dia. Berjalanlah semua jin ni, pusing bumi, apa yang buatkan khabar langit tak sampai kat kita. Ada satu benda penting di bumi ni. Sehinggalah Nabi SAW ketika tu sedang solat subuh, ataupun Nabi tengah solat di Suqul Uqal. Suqul Uqal, Nabi tengah solat di situ. Nafarum minal jin, satu kumpulan jin tengah duk terbang tengok apa jadi ni. Nampak satu kumpulan orang tengah semayang, mereka pun pergi sana. Mereka pergi
mendengar Nabi SAW membaca Al-Quran. Inna sami'na Qur'anan ajabah. Mereka kata, kami telah mendengar Al-Quran yang menakjubkan. Setelah mereka sampai dan nampak Nabi SAW membaca Al-Quran. Suratul Jin. Saya pun tak tahu. Nanti saya cek balik tafsir. Kemudian, yahdi ila rusydi fa amanna bihi walan nusyrika bi rabbina ahada. Jin yang kumpulan yang datang dengar khabar Nabi ni, yahdi ila rusydi. Al-Quran ini mengajarkan kepada petunjuk. Fa amanna bihi, dan kami beriman dengannya. Walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak akan mensyirikkan Tuhan kami dengan sesuatu pun. Jin yang datang ni semua kata. Lepas mereka kata Quran ni ajaib, mereka kata kami beriman dengan Al-Quran yang Muhammad ni baca, dan kami takkan mensyirikkan Tuhan kami. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina. Bila mereka dengar Al-Quran ni, mereka kata sesungguhnya maha tinggi Tuhan kami ni. Kerana mendengar perkataan Nabi SAW. Mattakhadha sahibatan wala walada. Tuhan kami ini tidaklah mengambil teman dan juga tidak mengambil anak. Tak ada anak dan tak ada kawan, tak ada teman perempuan. Jadi satu kumpulan jin yang datang dekat mendengar perkataan Nabi terus beriman. Tuan-tuan, hidayah masuk dalam jiwa manusia berbagai cara. Ayat ni menceritakan hidayah masuk dalam jiwa jin juga pelbagai cara. Ketika ni Nabi tak plan pun, Nabi mengaji, Nabi solat macam biasa. Tetapi Nabi pun tak tahu, sehingga datang satu kumpulan jin mendengar ucapan Nabi SAW, mereka masuk Islam. Satu saya nak cerita, kadang-kadang ada benda yang kita buat tapi kita tak sangka kesan baik dia apa. Lepas tu ada kesan baik yang berterusan, kita tak sangka. Kita baca Quran, memberi kesan pada orang lain, ataupun apa sahaja kebaikan yang kita buat, kita tak tahu apa yang berlaku di sebalik itu. Sebagaimana Nabi SAW tak tahu pun yang jin ni akan masuk Islam. Sebab itulah, selagi kita hidup, kita buat baik. Saya sekali saya pergi umrah, masa pertama sekali masa sampai di sini dengan Haji, dengan siapa saya pergi umrah? Bukan, sebelum tu Puan Haris, Haji Puan Haris pergi umrah. On the way nak balik tu, bukan on the way nak balik, masa masih lagi di haram, sebelum keluar daripada haram, saya tak tahu sebab apa, ada satu penjual sejadah, dia bagi hadiah. Kita ambil lah sejadah ni. Dari kawan-kawan beli sejadah, saya tak beli pun, dia bagi hadiah, ambil lah satu sejadah. Sejadah tu murah sebenarnya, yang bukan yang cantik, yang buruk. Tapi baru 3-4 hari lepas saya fikir, sepanjang 6 tahun ni di rumah, saya solat sunat atas sejadah tu 6 tahun ni. Solat fardu kita solat di masjid lah. Setiap solat sunat yang kita buat kat rumah, atas sejadah tu. Orang yang bagi sejadah tu, dia pun tak tahu kita nak buat apa dengan sejadah tu kan. Mungkin kita ambil buat hantaran, lipat-lipat bagi kat orang lain pula. Orang lain pula, apa dia buat kita pun tak tahu. Mungkin dia gantung kat dinding dia ke apa ke. Cuma kita buat baik. Walaupun benda tu kecil ataupun besar, kita tak tahu apa hasil yang kita akan dapat dengan kebaikan yang kita buat tu. Banyaklah benda kadang-kadang kita buat bakti pada orang. Orang yang menerima bakti tu, dia tahu hasil daripada pemberian orang lain, dia dapat kebaikan. Tapi orang yang bagi tu kebiasaannya dia pun tak tahu. Dia bagi dan dia lupakan. Tapi benda baik ni, jalan Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan tu, jalan dia cukup banyak. Sebab itu jangan kita tinggalkan satu benda yang kecil membawa kebaikan. Kita tak tahu di masa depan apa akan berlaku. Jadi begitulah dengan Nabi SAW. Nabi baca Al-Quran, jin masuk Islam. Yang kedua, saya nak ceritakan, jin adalah satu makhluk yang macam kita juga. Sebab tu kalau orang kena rasuk jin, dia tengah cakap. Sebahagian orang yang buat ruqyah ni, mereka dakwah jin tu masuk Islam. Kalau jin tu kafir, bolehlah buat begitu, nak dakwah dia masuk Islam. Tetapi dalam ayat ni menceritakan Nabi SAW bukan pergi dakwah dekat jin pun. Jin tu sendiri yang masuk Islam. Kemudian setelah jin tu dengar, datang, Quran ni bagus, kami akan beriman dengan Quran dan takkan mensyirikkan Allah. Kemudian jin tu kata, wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata.
Rupanya safihuna, jin yang paling jahat, iaitu iblis, yaqulu 'ala Allahi syatata, bercakap benda-benda yang zalim tentang Allah Subhanahu wa taala. Jin ni baru tahu kebenaran ketika ni bila mai jumpa Nabi SAW. Depa sembang sama depa lah. Cerita dia begini, jin tu tengah sembang sama mereka, Allah capture cerita tu, Allah cerita kepada Nabi SAW. Nabi pula cerita kepada para sahabat, wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Rupanya sebelum ni yang paling jahat di antara kita, iaitu iblis, dia bercakap benda-benda yang zalim tentang Allah Subhanahu wa taala. Dia bercakap benda-benda tipu. Yang kita duk dengar daripada iblis, rupanya dia tipu kita. Dia suruh kita syirikkan Allah, dia suruh kita sembah Tuhan lain selain daripada Allah, dia suruh kita sesatkan manusia. Baru ketika tu kumpulan jin ni tahu, kita kena tipu dengan iblis rupanya. Jin tahu Allah tu pencipta. Tapi jin macam kita juga. Kita tak boleh pergi cakap dengan malaikat, Tuhan nak suruh aku buat apa? Tak boleh. Jin pun tak boleh juga. Kita tak tahu apa Tuhan nak daripada kita, melainkan wahyu. Kita ditipu oleh iblis. Jin pun kena tipu dengan iblis juga. Jin bukanlah pandai daripada kita. Kalau kita ni bahalul, dia pun bahalul juga. Sama-sama tak ada sumber. Sebab tu ketika tu jin kata, iblis ni tipu kita rupanya. Bukan betul yang dia dah ajak kita ni. Kemudian jin kata, wa anna dhananna an la taqulal insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba. Kami duk sangka yang manusia dan juga jin ni tak tipu tentang Allah Subhanahu wa taala. Jin sembang sama sendiri satu kumpulan. Kami ingat orang yang duk cerita tentang agama ni tak tipu. Rupanya dia tipu. Jin kena tipu dengan iblis. Kami duk ingat yang dia cerita kat kami ni betul dah. Kami duk ingat manusia dan juga jin takkan berani tipu tentang agama Allah. Rupanya mereka tipu. Tuan-tuan, penyakit hadis palsu datang selepas zaman Nabi. Ketika zaman Uthman radhiyallahu anhu, ketika tu orang mula buat hadis palsu. Tetapi mana isyarat hadis palsu tu nak datang? Ini dia. Ayat 5 surah Jin. Ayat ni menceritakan persepsi jin sama dengan persepsi manusia terhadap tokoh agama. Ini jin kata ni, wa anna dhananna allan taqulal insu walal jin allan taqulal insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba. Kami duk rasa manusia dengan jin tak tipu tentang nama Allah. Rupanya iblis tipu mereka. Demikian juga dengan orang-orang yang membawa agama dan menipu. Demikian juga padri-padri Kristian, demikian juga rahib-rahib Yahudi, demikian juga sami-sami Hindu, demikian juga sami Buddha, demikian juga orang yang menyebarkan hadis palsu dan juga membawa bid'ah yang bersanggah dengan Nabi ajar. Dia pun tipu. Tetapi macam mana jin ni ditipu, demikian jugalah manusia ditipu. Kan macam kata Tompel lah, takkanlah nak tipu Pak Haji ni, ustaz pakai lebay lagi, takkanlah nak tipu. Iblis telah melakukan sunnah yang sama dan menipu orang. Bukan tipu orang, iblis tipu jin. Ketika jin dengar tu, baru mereka tersentak, rupanya salah selama ni. Yang kita dengar Al-Quran ni baru betul. Lepas tu jin mula fikir balik, logik. Patutlah ada berapa benda yang duk berlaku sebelum ni. Jin cerita, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Patutlah sebelum ni ada beberapa orang di kalangan manusia ya'udzuuna birijalin minal jin, pi minta tolong, minta perlindungan dengan sebahagian daripada jin. Fazaduhum rahaqa, lalu mereka bertambah sesat.
Sekarang jin dia dah pandai dah nak connect the dot. Dia dah pandai dah. Bila dia dengar Quran yang betul, dia tahu, rupanya iblis tipu kita sebelum ni. Sekarang dia dah pandai dah. Patutlah ada orang duk pi minta tolong dengan jin. Fazaduhum rahaqa, lalu bertambah sesat. Baru jin tahu, inilah game dia sebenarnya. Orang pergi ke satu wadi, At-Tabari rahimahullah sebut, dulu di zaman jahiliah mereka pergi ke satu wadi, mereka akan kata a'udzu bi azizi hadzal wadi min syarri sufaha'i qaumihi. Dia pergi satu tempat, dia kata aku minta lindung dengan jin penjaga kawasan ni daripada orang-orang jahat ataupun makhluk-makhluk jahat di kalangan kaumnya. Fazaduhum rahaqa. Rahaqa tu apa? Sesat, kufur. Macam mana manusia kufur? Manusia pergi minta tolong dengan jin. Macam mana jin pula kufur? Jin yang manusia minta tolong, dia rasa dia besar. Jin-jin yang baru masuk Islam jumpa Nabi SAW, mereka dah tahu dah, inilah sebenarnya yang berlaku. Tak ada apa pun sebenarnya, tetapi manusia pergi minta perlindungan dengan jin. Sebab itulah ini budaya Melayu yang tak bagus kan. Dulu bila orang pergi ke pokok-pokok besar, orang nak kencing, dia minta izin. Bukan Melayu yang start, jahiliah dah ada dah. Tapi jahiliah hebat sikit daripada Melayu lah. Kita duk sangka pokok tu besar dah, kita minta lindung kat pokok tu. Jahiliah tak. Jahiliah bila dia pergi tempat tu, dia kata mana jin paling gangster kat kawasan ni, hang jaga aku. Dia tak pergi minta kat pokok tu, dia cari jin paling power. Jin tu pun dia akan bagi tahulah dekat anak-anak dia, jangan kacau dia ni orang kita, dia dah minta lindung, lepaskan dia. Sampai khurafat tu kepada zaman kita, orang buat benda yang sama kan. Orang nak kencing di mana-mana tempat, orang minta izin. Ini bukan benda pelik-pelik. Kadang-kadang ustaz-ustaz di sekolah-sekolah bila mengajar budak-budak kecil, mengajar benda yang sama. Ini syirik. Kadang-kadang kita duk kata kan, orang Islam tak buat syirik, yang buat ni orang kafir. Tapi perkataan-perkataan syirik ni berlaku dan tersebar dalam masyarakat. Dalam TV dan sebagainya, Datuk, anak cucu minta izin nak lalu. Datuk mana? Berlaku kan? Syirik berlaku. Dia bukan benda kecil yang dah hilang. Sebab tu kita kena jaga. Sebahagian orang dia nak bagi nampak yang tak, syirik ni tak ada dah. Itu benda-benda kecil. Bukan kecil. Syirik tu betul-betul berlaku. Berapa ramai orang yang dia percaya, orang Melayu kan, dia percaya tokong Cina tak apa, boleh buat main. Tokong Hindu jangan tu, tokong Hindu ada power. Berapa ramai orang percaya macam tu? Syirik. Ramai orang percaya. Saya tak tahu di tempat lain kan, tapi di Penang ada macam tokong Hindu, kalau sebelah corner baring yang tajam apa semua, ramai orang corner mati accident kat situ. Orang kata ni power tokong ni, dia ambil nyawa orang. Jalan tu macam tu memanglah accident. Cuba bila letak tokong tu tengah highway yang straight, tak ramai orang mati. Syirik. Kepercayaan ni tersebar. Macam mana nak buat kepercayaan ni tersebar? Senang je. Manusia, kita pilih benda yang akal kita nak proses. Ada 20 gambar di depan kita, satu gambar yang buat kita tertarik, kita akan ambil capture gambar tu, letak dalam kepala kita. Demikian juga dengan benda ni. Ini teknik. Tuan-tuan kalau nak jadi bomo kan buat macam ni. Teknik. Orang tanya kita apa-apa, kita cakap je. Kalau orang tanya kita siapa buat sihir kat dia kan, cakap je, tak apa. Cakap je. Rambut dia putih sikit lah, dia ni rambut putih sikit, pendek-pendek sikit. Tak tinggi, rendah-rendah sikit. Rambut dia putih-putih sikit, dia pakai spek mata. Contohlah kalau bomo cakap saya macam tu, okey, tengok-tengok keliling, kena dengan Haji Zabidi. Itu betul nak jadi bomo. Cakap je orang akan percaya. Otak kita akan tarik maklumat bomo tu. Apa sahaja yang kita percaya, kita akan jadikan dia logik. Dan kita akan proses.
Sebab tu saya 2-3 hari lepas duduk sembang dengan bini lah, dengan isteri. Saya tinggal isteri lama, kesian dah, letih balik Malaysia dengan anak 2 orang kecil-kecil ni kan, letih buat kerja. Balik tu isteri pun cakap lah, letih ni malam ni 2 Ali pula, bertambah letih. Lepas tu isteri buka Facebook, ni cerita je lah, buka Facebook, adalah isteri kena bersabar lah apa semua. Tu isteri cerita lah, tengok setiap kali rasa macam ni je ada yang menunjukkan hati datang. Bukan dia datang, benda tu sentiasa ada kat Facebook. Tapi time tu otak kita nak benda tu, kita akan capture benda yang kita suka. Begitu juga bomoh tipu orang. Jadi siapa nak jadi bomoh, selamat berjaya. Jangan takut, confident je. Itu yang berlaku kepada jin. Ya'udzuuna birijalin minal jin. Mereka minta perlindungan dengan satu kumpulan daripada jin. Fazaduhum rahaqa. Lalu bertambahlah kesesatan mereka. Seterusnya, wa annahum dhannu kama dhanantum an lan yab'atsallahu ahada. Ini nak ceritakan sesungguhnya mereka, ini Nabi ceritakan kepada sahabat-sahabat, sesungguhnya mereka jin tu dhannu kama dhanantum, mereka menyangka macam kamu sangka, an lan yab'atsallahu ahada, Allah tidak akan mengutuskan sesuatu pun. Jadi ayat ini nak ceritakan manusia dengan jin ni sama. Sebagaimana orang jahiliah tu, mereka sangka itulah kehidupan dia, tak ada Nabi akan turun, tak ada apa. Yahudi tahulah ada Nabi, jahiliah buat tak tahu je, melainkan beberapa orang yang cerdik. Begitu juga dengan jin, mereka pun tak tahu kata akan ada Nabi yang akan turun bawa agama yang sebenarnya, mereka tak tahu. Sama seperti kita. Jadi kalau kita pergi minta tolong dengan jin, yang lemah minta tolong kepada yang lemah. Dia pun lemah, kita pergi minta tolong dengan dia, dia pun tak mampu bagi apa-apa, sebab dia pun tak tahu pada ketika tu akan ada Nabi turun. Sebab tu tuan-tuan, tentang jin, mereka ni satu makhluk yang sama macam kita, cuma dia nampak kita, kita tak nampak dia. Dia pun tak tahu khabar-khabar langit, kita pun tak tahu khabar-khabar langit. Dia tak tahu benda gaib, kita pun tak tahu benda gaib. Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muliat harasan syadidan wa syuhuba. Dan kami menghampiri langit ataupun memegang langit, lalu kami mendapati langit itu dipenuhi dengan harasan syadida, dipenuhi dengan penjagaan yang rapi, wa syuhuba, dan juga panah-panah yang bersedia untuk panah. Jin ni biasalah, sebelum zaman Nabi SAW, dia biasa naik pergi curi khabar langit. Macam kita cerita tadi lah, turun bagi tahu ke ahli sihir. Sampai satu hari jin nak naik, dipenuhi dengan malaikat, jin tak boleh naik. Dan dipenuhi dengan panah-panah, dia tak boleh nak tembus. Kemudian wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Sesungguhnya kami dahulu naik lis-sam'i, kami naik, kami pergi duduk dengar khabar. Tapi sekarang siapa yang pergi dengar khabar, dia akan dapati panah yang menyala, panah daripada api yang menyala ni bersedia untuk panah dia. Jadi jin ni macam kita jugalah kot. Kita kadang-kadang curi dengar khabar kan, orang duduk dalam bilik bincang, kita duduk sebelah bilik dengar, duduk dengar apa cerita ni. Lepas tu kita keluar, kita pergi cerita kat orang lain pula. Saya apa jadi, ada satu cerita baru ni jadi benda yang sama juga. Saya tengah training debate. Sebelum diskusi dengan Ustaz Abu Syafiq, saya tengah training, tengah buat presentation dengan kawan, pakai Skype lah, tengah buat presentation. Orang rumah duduk dekat luar bilik, dia tak dengar. Kita biasalah tinggi suara kan, bincang. Lepas tu dia datang, bergaduh ke tadi? Tak bergaduh, bincang. Jin pun macam tu jugalah. Dulu dia tak curi dengar lah, dia dengar elok-elok. Dulu jin, mereka naik ke langit, mereka ada tempat duduk. Mereka duduk bersandar dengar. Malaikat atas nak bagi tahu malaikat bawah, ini si fulan ni apa akan jadi ke dia, jin dengar. Oh, ini akan jadi, okey. Jin turun bagi tahu ahli sihir. Hang bagi tahu kat dia minggu ni akan jadi kat dia macam ni. Kemudian jin kata, "Faman yastami'il an." Lah ni, setelah pintu langit ditutup, siapa yang nak pi dengar, nak pi duduk tempat tu,
yajid lahu shihaban rasada. Dia akan mendapati panah tersedia untuk panah dia. Jin tak boleh naik dah. Apabila peristiwa itu jadi, wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Jin kata kami tak tahu sama ada asyarrun urida biman fil ardi, yang dikehendaki ini adalah keburukan untuk orang di bumi, ataupun Tuhan mereka nak bagi petunjuk. Balik kepada cerita awal tadi, bila pintu langit tertutup, jin semua kata kami tak tahu apa nak jadi ni, benda baik ke benda buruk. Sebab apa? Sebab jin tahu sebelum daripada tu, setiap kali pintu langit ditutup, ada dua kemungkinan. Satu kemungkinan Nabi nak turun. Jin tak boleh dapat khabar ketika mana-mana Nabi nak diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jin tak tahu. Yang kedua, apabila Allah nak pergi azab satu kaum, bila Allah nak turunkan azab, tutup juga pintu langit. Jin tak tahu kaum mana nak kena azab. Jadi ini dua keadaan di mana pintu langit tertutup untuk jin. Bila tertutup pintu langit kali ni, jin kata kami tak tahu. Asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Adakah nak turun ni benda buruk ataupun benda baik? Kami tak tahu yang mana satu. Azab nak turun ke ataupun Nabi nak turun? Sebab tu ketika tu Iblis mengarahkan jin-jin yang dia ada, pergi jalan di atas muka bumi cari apa sebenarnya berlaku ni. Kaum mana nak kena azab? Jin ni pun kaki gosip jugalah. Pergi cek tengok siapa kena azab. Ataupun pergi cek tengok kok ada Nabi turun. Sehinggalah satu kaum daripada jin tadi yang datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anna minna salihuna wa minna duna dzalika kunna tara'iqa qidada. Jin kata sesungguhnya di antara kami ni ada yang orang soleh dan ada yang tak soleh. Kami ini kaum-kaum yang pelbagai-bagai. Wa anna dhananna an lan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Dan kami menyangka bahawa kami tidak boleh mengatasi Allah Subhanahu wa taala. Wa lan nu'jizahu haraba, walaupun kami bersungguh-sungguh. Maksudnya jin tahu. Jin kata walaupun kami ni dulu kafir ke apa, tapi kami tahu lan nu'jizallah, kami tak boleh mengatasi kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid. Rububiyah depa ada dah. Jin-jin tu belum masuk Islam lagi, belum terima dakwah Nabi, tapi depa tahu lan nu'jizallah, kami tidak boleh mengatasi kehendak Allah. Kalau Allah nak bagi mudarat, mudarat tu sampai kepada kami. Kalau Allah nak bagi manfaat, manfaat tu sampai kepada kami. Kami tak boleh elak. Tapi mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa anna lamma sami'na al-huda amanna bihi faman yu'min bi rabbih fala yakhafu bakhsan wala rahaqa. Dan apabila kami mendengar petunjuk, iaitu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, amanna bihi, kami beriman dengannya. Faman yu'min bi rabbih, sesiapa yang beriman dengan Tuhannya, fala yakhafu bakhsan, janganlah dia takut bakhsan, pahalanya akan dikurangkan, wala rahaqa, ataupun dia mendapat dosa. Ini jin bagi tahu sama-sama depa. Jin kata faman yu'min bi rabbih, siapa yang beriman dengan Tuhannya, fala yakhafu bakhsan wala rahaqa, dia jangan takut pahalanya akan kurang ataupun dosa dia bertambah. Iman jin dengar sekali dah kuat. Tuan-tuan bayangkan, ini bukan jin kecil ni. Jin yang diperintahkan oleh Iblis untuk mencari khabar, cari khabar Nabi. Bila mereka masuk Islam, mereka buat pengakuan ini, faman yu'min bi rabbih fala yakhafu bakhsan wala rahaqa. So, siapa yang beriman dengan Tuhan dia, dia jangan takut pahala dia kurang ataupun dosa dia bertambah. Maksudnya bila iman tu masuk dalam jiwa mereka tak takut dah dengan Iblis. Iblis tak boleh kuasai mereka lah. Orang kan nak berubat kan, jin kalau ada jin rasuk badan orang, jin tak mau keluar, dia baca pada ayat ni, kata-kata ni jin ni, tuan hang tu jin besar lah, tapi jin ni dia diperintahkan oleh Iblis, tapi dia boleh kata faman yu'min bi rabbih fala yakhafu bakhsan wala rahaqa.
Siapa yang beriman dengan Tuhan, dia jangan takut. Jadi beriman dengan Tuhan itu bukan sahaja menyelamatkan kita manusia, juga menyelamatkan jin. Kemudian jin kata, ayat yang ke-14 saya nak pendekkan sikit lah sebab sakit kepala sikit hari ni. 14, 15, 16 tu cerita pasal jin, sampailah ayat ke-18. Wa anna masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, dan janganlah kamu seru sesuatu pun selain daripada Allah. Ayat ni penting, tauhid uluhiyah. Jin tanya Nabi, kata-kata ada jin tanya, macam mana kami nak sembah Allah? Kami bukan kumpulan kau, kau pun bukan kumpulan kami. Nabi kata, wa anna masajida lillah. Masjid itu bukan aku punya, masjid itu Allah yang punya. Maksudnya, mana-mana masjid kamu boleh masuk, kamu boleh sembah Allah. Kamu tak perlu tengok aku tak perlu tengok kamu, kamu masuk dan kamu sembah Allah. Jin pun masuk masjid. Kalau kita halau budak-budak kecil daripada masjid, tak patut dah. Teruk daripada jin lagi. Tapi kalau budak-budak buat bising, suruh duduk belakang, tak apalah. Ini Nabi bagi tahu dekat jin, wa anna masajida lillah. Masjid ni semua Allah punya. Kamu masuk, kamu solat. Jadi masjid-masjid yang kita dok solat jamaah, jin pun solat dengan kita jugalah. Cuma jin tak boleh jadi imam dengan Bilal je lah. Kita tak tahu. Tapi Nabi bagi tahu dekat jin, fala tad'u ma'allahi ahada. Dan janganlah kamu sembah Tuhan lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu lamma qama 'abdullah yad'uhu kadu yakununa 'alaihi libada. Dan apabila hamba Allah berdiri, yad'uhu, berdiri, kadu yakununa 'alaihi libada. Bila Nabi berdiri ni, Nabi baca Al-Quran, jin dengar Allah sebut Al-Quran, kadu yakununa 'alaihi libada. Hampir-hampir jin ni melompat di atas satu sama lain sebab nak dengar khabar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi duk baca Al-Quran, tak tahu, Nabi tak tahu apa. Tapi Allah gambarkan suasana tu, jin-jin ni berebut. Apa dia cakap ni? Sampai yang belakang tu lompat naik atas yang depan, libada. Yang satu lompat di atas yang lain, datang berebut nak mendengar perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, qul innama ad'u rabbi wala usyriku bihi ahada. Katakanlah wahai Muhammad, katakan dekat orang Quraisy lah. Tadi dah cerita jin dah habis. Innama ad'u rabbi, sesungguhnya aku menyembah Tuhanku, wala usyriku bihi ahada, dan aku tidak akan syirikkan Tuhan aku dengan satu benda lain pun. Ini dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah pesan kepada Nabi. Itu bagi tahu kepada mereka. Qul inni la amliku lakum darran wala rasyada. Lepas tu kata pula kat depa, aku tidak memiliki mudarat ataupun manfaat nak bagi kepada kamu. Tuan-tuan, dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dua benda penting. Satu, aku ajar kamu sembah Allah. Yang kedua, ganjaran bukan main daripada aku. Kita kalau dakwah orang, ini benda penting kita kena tekankan. Aku ajar engkau sembah Allah, bukan sembah benda lain. Ganjaran dengan manfaat itu juga daripada Allah, bukan daripada aku. La amliku lakum darran wala rasyada. Manfaat pun tak boleh, mudarat pun aku tak boleh bagi. Kadang-kadang kita suka memberi image yang orang-orang agama ni orang yang hebat. Kan kita ikut dia boleh bagi sesuatu benda yang ajaib. Agama tak ajar gitu. Macam mana? Berkat dan sebagainya. Agama kadang-kadang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi tak ajar gitu. Ini beza orang belajar agama dengan belajar motivasi. Kan kalau dia pergi belajar khusus motivasi dan sebagainya, dia dapat jaminan. Engkau pergi khusus ni, kau balik nanti kau boleh buat duit. Senang nak kaya. Kan? Boleh buat begitu. Ataupun engkau pergi ke sini, engkau akan jadi hebat, engkau akan dapat sekian-sekian benda. Dia boleh bagi engkau. Lantaklah siapa pun. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada begitu. Tuan-tuan, Nabi gentleman. Gentlemannya Nabi tak bagi tahu benda-benda merepek. Nabi tak kata, datang sini aku boleh bagi sekian-sekian benda. Datang sini kau akan dapat benda-benda ni di dunia. Apa pun Nabi tak janji. Cuma Nabi kata, inni la amliku lakum darran wala rasyada.
Nabi cakap jujur. Aku ni, aku sendiri, manfaat pun aku tak boleh bagi kat kamu, mudarat pun aku tak boleh bagi kat kamu. Jujur di dalam dakwah. Kadang-kadang kita pun sama juga. Orang datang, orang cerita kat kita, ada tak cara yang bini kan, kalau laki dia jahat dan sebagainya, ada tak cara nak bagi bini dia baik, laki dia baik? Contoh, orang agama pun macam bomo juga tadi. Dia bagi petua suka hati dia lah. Dia nak tidur malam, baca qul huwallah 3 kali, buih kat telinga dia, contoh. Tapi dia tak cakap macam saya cakap lah. Dia cakap cara confident. Dia, petua dia confident je. Satu je petua dia. Dia cakap cara confident. Orang tu pun buat. Orang jadi ke tak jadi ke urusan lain kan. Ataupun benda-benda lain. Dulu kan orang nak buat exam kan, suka pergi bawa pensel pergi kat bomo. Nak buat macam mana, bomo tu pegang pensel tu, baca, jawablah. Benda ni tersebar. Sebab budak tu balik dia cerita dekat mak dia, rasa senang lah hati jawab exam sebab dah jampi pensel tu, dapat C je. Tapi percaya juga, mereka kata nasib baiklah dia jampi dapat C, kalau tidak D. Sebab tu benda-benda begini boleh berterusan, orang percaya juga. Tapi dakwah Nabi tak ada macam tu semua. La amliku lakum darran wala rasyada. Kamu mai ni, aku ajar kamu tauhid, manfaat aku tak boleh bagi, mudarat aku tak boleh bagi. Kalau hang mai pasal hang sakit jantung, masuk Islam nak baik sakit jantung, minta maaf aku tak boleh bagi hang baik sakit jantung. Kalau hang hutang alung banyak, masuk Islam ni nak hilang hutang alung, minta maaf aku tak boleh bagi hilang hutang alung. Mudarat dan manfaat bukan aku bagi. Bahkan Nabi SAW sebut, qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah. Nabi kata, aku tak ada manfaat dan juga mudarat melainkan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wama massani yasu. Kalaulah aku ini mengetahui benda ghaib, Nabi kata aku akan dapat banyak kebaikan dan kemudaratan takkan timpa aku. Itu Nabi kata, bukan hampa yang tanya kat aku mudarat manfaat aku tak boleh bagi, diri aku sendiri pun aku tak boleh bagi. Ini motivator sebenar. Tidak mengambil kesempatan di atas kesulitan orang lain. Tak ada janji-janji langit dan bumi. Aku sendiri pun tak lepas, bukan kata kamu. Tapi tak ramai orang boleh buat seperti Nabi SAW. Kita tak boleh buat. Bila kita berurusan dengan isteri lah sebagai contoh kan, ramai orang, rumah tangga ni masalah paling besar. Ramai juga orang duk mesej dekat mesej Facebook saya sebagainya, tanya masalah rumah tangga dan sebagainya. Tak ada penyelesaian. Tak ada penyelesaian. Ustaz tak boleh bagi penyelesaian. Sebab itulah bila Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Umar pergi, bini dia minta kat dia benda yang dia tak ada. Bini dia duk bantah dia, bantah banyak benda. Umar marah. Bini dia kata, alah apa marah aku, bini Nabi pun minta juga. Umar kata, betul ya bini Nabi minta. Bukan aku seorang kena, Nabi pun kena juga. Dia pergi ke rumah Hafsah. Dia tanya, betul yang duk minta Nabi benda yang Nabi tak bagi? Hafsah kata, biasa memang kami duk minta benda Nabi tak bagi. Umar marah. Umar kata, Nabi kahwin dengan hang pun pasal kawan aku, kalau tidak Nabi tak kahwin dengan hang. Menangis Hafsah. Lepas tu kan Nabi SAW ada krisis dengan Hafsah dan Aisyah radhiyallahu anha. Nabi pergi duduk luar sebulan. Nabi duduk tinggalkan kedua-dua isteri, semua isteri Nabi SAW. Nabi tinggalkan sebulan. Nabi kata nak tinggalkan sebulan, Nabi tinggalkan, Nabi duduk seorang-seorang. Sampai tersebar fitnah, katakan Nabi dah ceraikan semua isteri. Kalau kita baca dalam hadis kan, ketika tu orang Islam takut Rom datang serang. Jadi semua orang duduk berjaga Nabi, buat shift. Ada orang jaga Nabi, ada orang duduk rumah. Omar kata, aku dengan kawan aku Ansar seorang, kami bergilir. Aku jaga Nabi, dia duduk rumah. Aku duduk rumah, dia jaga Nabi. Sampai aku duduk rumah, ketika tu dia datang ketuk. Omar kata, apa siapa? Dia kata, ada masalah besar berlaku. Omar kata, apa yang besar sangat? Rom datang nak serang. Omar pun nak siap lah baju perang dia. Rom datang, jom kita pergi lawan. Dia kata, tak, bukan. Ada lagi besar daripada tu. Omar kata, apa masalah? Nabi telah ceraikan semua isteri.
Umar kata tak boleh jadi. Umar pergi ke masjid, orang menangis, dia pergi minta izin jumpa Nabi SAW. Nabi tengah duduk, Umar masuk. Dia masuk kan, yang cerita itulah cerita panjang yang ada bekas bekas tikar di badan Nabi SAW. Umar masuk, Umar beritahu kat Nabi, ya Rasulullah, kita mai Madinah ni bagus. Satu yang tak apa bagus, bini kita dulu depa tak bantah, tapi bila depa bercampur dengan bini orang Ansar, depa ikut perangai bini orang Ansar, depa mula bantah kita. Nabi kata betul ya. Memang jadi macam tu. Saya nak bawa cerita ni, nak katakan Nabi, urusan dunia, Nabi ke pendakwah ke sama, jangan janjikan benda-benda yang pelik-pelik. Nabi tak boleh janji. Sebab itulah di zaman awal Islam, ketika Islam masih lemah pada ketika tu, Nabi tak boleh janji apa-apa pun untuk orang masuk Islam. Bila orang kena siksa kan, keluarga Yasir, Nabi kata isbiru, sabar. Apa lagi Nabi boleh buat? Tak ada kuasa. Bila Nabi dah ada kuasa, dah ada negara, pada ketika tu Nabi ada harta untuk bagi kepada orang mu'alaf dan sebagainya. Takat tu je. Jadi ini konsep yang diajarkan oleh Nabi SAW. Qul inni lan yujirani minallahi ahadun walan ajida min dunihi multahada. Dan katakanlah, aku tak ada sesiapa pun boleh menyelamatkan aku daripada Allah, dan tidak ada tempat bergantung melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ayat daripada 20 ni mungkin kita boleh ringkaskan balik bila kita datang, sebab di sini ada banyak unsur-unsur tauhid uluhiyah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita boleh ulang balik nanti akan datang. Cuma yang pentingnya, sebelum kita tutup majlis ni, saya nak pesan satu benda yang penting. Antara benda yang Nabi SAW paling takut adalah syirik itu melibatkan diri Nabi SAW. Tu Nabi paling takut. Sebab tu Nabi pesan banyak kali. Bayangkan benda yang paling mengecewakan Nabi SAW, dahlah orang buat syirik, dia jadikan syirik itu pula diri Nabi. Itu paling teruk. Dalam banyak-banyak orang buat syirik, itu paling teruk. Sebab itulah Nabi pesan dalam banyak hadis tentang jangan melampau-lampau. Jangan puji aku macam pengikut Isa puji Isa. Jangan jadikan kubur aku tempat kamu berhimpun beramai-ramai. La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah laknat Yahudi dan Nasrani menjadikan kubur Nabi mereka sebagai masjid. Banyak hadis-hadis begini. Nabi nak jaga, satu, kamu jangan buat kufur. Yang kedua, kalau nak kufur jangan buat, dan jangan jadikan aku sebagai tempat kamu buat kufur. Itu prinsip yang Nabi ajar, Nabi tekankan. Sebab tu Nabi SAW mengingkari ataupun Nabi tolak segala bentuk benda-benda syirik yang melibatkan baginda. Sehingga ke tahap apa? Kita baca sirah kan, bila Nabi SAW pergi ke Madinah, orang tak tahu mana satu Nabi ni, Muhammad ke Abu Bakar. Tak ada beza. Orang ingat Abu Bakar tu Nabi. Sebab Abu Bakar lebih tua daripada Nabi SAW. Pipi orang sambut dia, sampai dia kata, silap, bukan aku, ni Nabi. Orang kata, oh silap ke? Silap orang. Tak ada beza. Itu Nabi SAW. Mana ada pemimpin kita yang tak ada beza kalau duduk di tengah orang ramai? Bukan pemimpin, orang besar sikit pun pakaian dia lain, orang berbahasa dengan dia cara lain, kan? Dia duduk, cara duduk dia berbeza. Orang datang ramai-ramai, oh ketua, orang pergi jumpa dia, salam dulu. Tapi Nabi SAW tak ada beza. Bila orang tanya, macam mana kamu bagi salam dekat Nabi? Assalamualaikum. Macam mana dia jawab salam? Waalaikumsalam. Sama. Itulah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nabi ajarkan satu mesej, diri aku ni manusia. Innama yuha ilayya. Yang ada, aku dapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat saya berhenti setakat ni dulu. Saya pun tengah duk pening juga hari ni. Kalau ada soalan kita buka sikit je lah sebelum kita tutup majlis.